Hai, Assalamualaikum anak-anak semua. Bertemu lagi kita untuk aktiviti membaca. Baik, kita masih lagi dalam tema ke-7, Kelestarian Alam, Unit 19, Ceriakan Buana Kita. Dan tajuk pada kali ini ialah terarium atau pasu. Video pengajaran kali ini akan berfokus kepada kemahiran membaca, iaitu 2.2.1, membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan memahami sekurang-kurangnya 2 maklumat berkaitan tajuk, terarium atau pasu untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Baik, kriteria kejayaan. Okey, ada 4 kriteria kejayaan kamu, iaitu kamu dapat membaca dan memahami teks. Yang kedua, mengenal pasti kelebihan dan kebaikan tanaman mesra alam. Ketiga, membuat pertimbangan tentang pilihan kaedah tanaman kesukaan. Seterusnya, dapat menjelaskan sebab keputusan kamu memilih kaedah tanaman tersebut. Kita terus kepada aktiviti pertama, iaitu kita teliti dulu lembaran yang diberi. Baik, kita tengok lembaran yang cikgu berikan dalam Telegram, iaitu boleh rujuk lembaran ataupun boleh rujuk buku teks juga, sama je. Pada muka surat 145, di mana ada 2 petikan yang perlu kamu baca, iaitu cerita yang dikongsi oleh siapa? Afifi dan Sofia tentang tanaman mesra alam mereka kepada rakan sekelas. Mereka membentangkanlah tanaman mesra alam mereka, dan apa yang perlu kita selesaikan tugasan hari ini ialah kamu perlu berfikir untuk membuat keputusan di mana apakah keputusan yang dibuat oleh Danish. Danish ni nak pilih yang mana? Kamu pilihlah. Kamu buat pertimbangan. Dan di teenage juga cikgu bertanya tentang pilihan tanaman yang dibuat oleh teenage. Bayangkanlah, kamu perlu berfikirlah apakah pilihan mereka. Sebelum kita ke aktiviti, kita kenali dulu apa itu tanaman mesra alam. Tanaman mesra alam adalah tanaman yang mengurangkan racun, mengurangkan tentang pencemaran lah. Ia lebih kepada alam semula jadi, iaitu tanaman mesra alam yang pertama, tanaman terarium. Tanaman yang ditanam di dalam bekas kaca. Boleh ya, kamu pun boleh buat di rumah. Seterusnya, tanaman pasu, berasaskan pasu, menggunakan pasu. Seterusnya ini tanaman hidroponik ya. Dia terpadam di situ. Tulis balik. Tanaman hidroponik yang menggunakan air, tidak menggunakan tanah ya. Kita boleh tanam. Untuk sesiapa yang rumah flat ke rumah atas tiada tanah kan untuk tanam, kamu boleh tengoklah mak-mak kamu tanam menggunakan kaedah hidroponik. Dan satu lagi, yang paling menarik, tanaman secara aquaponik, di mana kamu menanam dan ada lagi satu unsur, iaitu peliharaan ikan. Ini adalah kitar. Kitar di mana makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan akan menjadi makanan ikan, dan najis yang dikeluarkan oleh ikan menjadi baja kepada tumbuhan. Menarik ni. Baik, kita terus kepada aktiviti yang kedua, iaitu baca dan fahami teks. Mari kita baca teks yang telah diberikan. Terarium atau pasu, Afifi dan Sofia berkongsi cerita tentang tanaman mesra alam mereka kepada rakan sekelas. Mari kita tengok Afifi dulu. Selamat sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya akan bercerita tentang terarium mesra alam milik saya. Terarium ialah bekas lut sinar yang digunakan untuk memelihara tumbuh-tumbuhan kecil. Saya menghasilkan terarium mesra alam ini di dalam bekas kaca yang pelbagai saiz dan bentuk. Bekas ini biasanya saya tutup untuk mencegah kehilangan lembapan. Tanaman ini senang untuk saya jaga. Saya tidak perlu menyiram tanaman ini selalu.
Terarium ini boleh diletakkan di ruangan kecil di dalam rumah. Terarium menjadikan ruang tamu dan bilik tidur saya cantik dan ceria. Terarium mampu menjadi terapi minda bagi mengurangkan stres. Jadi kita tengok selalu, insyaAllah akan dapat mengurangkan stres. Okey, itu adalah pembentangan daripada Afifi. Mari kita tengok pembentangan daripada Sofia pula. Salam sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya akan menceritakan perihal tanaman bunga di halaman rumah saya. Saya lebih suka memanfaatkan halaman rumah dengan tanaman pelbagai jenis pokok bunga. Saya menanam pokok bunga di dalam pasu yang pelbagai bentuk dan saiz. Saya hanya menyiram tanaman saya pada waktu pagi dan petang. Bunga yang sedang mekar memberi saya sekeluarga kepuasan. Kecantikan bunga pula menghidangkan panorama indah dan menyejukkan pandangan. Bagi saya, hobi ini juga antara terapi untuk menenangkan diri sambil bersantai dengan keluarga tersayang. Baik. Kita ke aktiviti yang ketiga, membuat pertimbangan dan keputusan. Daripada kedua-dua jenis tanaman ini, antara terarium dan pasu, antara terarium dan pasu, agak-agak kamulah kan. Kita baca dulu apa soalan yang diajukan oleh cikgu. Danish, kaedah tanaman manakah yang kamu suka? Mengapa? Maksudnya, kita perlu kita perlu beri sebab. Beri sebab sekurang-kurangnya 3 sebab lah. Sebab apa Danish memilih tanaman itu? Sebab apa Dinesh memilih tanaman tersebut? Jadi, kamu kena buat pertimbangan. Jadi, kita fikir dulu apa 3 sebab ataupun kelebihan setiap tanaman. Kita tengok untuk terarium, bekas sudut sinar, tak ada. Jadi apa kebaikan ataupun kelebihan tanaman terarium ialah apa? Tanaman ini senang untuk dijaga. Tidak perlu menyiram tanaman ini selalu, kan? Boleh diletakkan di ruangan kecil. Lagi menjadikan ruang lebih cantik dan ceria. Menjadi terapi minda, mengurangkan stres. Jadi dah berapa dah? Ada 1, 2, 3, 4, 5 sebab. Jadi kamu pilih 3 saja. Pilihlah yang mana-mana pun. Letaklah di sama ada pilihan Danish ataupun pilihan Dinesh. Itu adalah keputusan kamu. Yang seterusnya, kelebihan tanaman pasu yang dibentangkan oleh Sofia pula. Apa kelebihannya? Dapat memanfaatkan halaman rumah, kan? Halaman rumah kosong tu kita tanam. Lagi apa lagi? Menyiram 2 kali sahaja, iaitu pagi dan petang. Lepas tu apa lagi? Kecantikan bunga menghidangkan panorama indah dan menyejukkan pandangan. Seterusnya apa lagi? Terapi untuk menenangkan diri sambil bersantai dengan keluarga tersayang. Ini ada 4. Tapi tak payahlah salin semua. Kamu salin 3 sahaja sebab. Jadi daripada sini kamu perlu membuat pertimbangan ataupun kamu kena fikirkan keputusan. Sama ada Danish ni memilih terarium ataupun Danish memilih pasu. Itu terpulang kepada kamu. Baik, cikgu akan bagi contoh jawapan. Melengkapkan dialog dengan keputusan yang telah dibuat. Dah kamu buat keputusan, kita lengkapkan dialog tersebutlah. Ini adalah contoh jawapan cikgu. Cikgu kata Danish ni memilih kaedah terarium. Sebab apa? Cikgu pilih dah 3. Kerana tanaman senang untuk jaga. Tak perlu siram selalu. Dan satu lagi, dapat menjadi terapi minda bagi mengurangkan stres. 3 sahaja sebab. Seterusnya, Dinesh pilih pasu, kan? Tanaman pasu. Sebab apa? Sebab dia nak memanfaatkan halaman. Dapat menyejukkan pemandangan atau pandangan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, dapat menenangkan diri sambil bersantai dengan keluarga. 3 sebab. Dah siap tugasan kita. Isi jawapan tugasan yang telah kita bincang tadi ke dalam link Google Form ya. Jangan lupa klik link Google Form yang telah cikgu beri dalam grup Telegram untuk siapkan dan submit tugasan. Sekian daripada cikgu untuk aktiviti
aktiviti membaca. Terima kasih kerana menonton video pengajaran ini dan masih bersemangat untuk belajar. Jangan lupa siapkan tugasan.